Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah, ibu-ibu semua, pada hadirin hadirat di subuh yang mulia ni, yang Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita menggunakan nikmat yang Allah beri kepada kita, luangkan sedikit masa bagi memenuhi tuntutan ilmu di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya pengajian ini adalah fardu ain, wajib fardu ain, fardu wajib ain individu. Setiap mukallaf, bila mukallaf ni makna yang sempurna, berakal baik, yang boleh mikir yang mana baik, yang mana tidak, wajib mempelajari akan ilmu Allah Ta'ala. Minta maaf lah, saya pagi ni menggantilah Ustaz Syakir Nasuha kan. Besok Ustaz Syakir Nasuha sini. Ustaz Syakir ya. Jadi saya ganti, jadi Ustaz Syakir mengajar kitab Usul Tauhid kan sini. Saya ingat tak apalah, saya bawa lebih pada tazkir ataupun perkongsian lah, mengganti pada biarlah Ustaz Syakir yang meneruskan mengajian Usul Tauhid ni lah kan. InsyaAllah. Tak apa, pagi ni kita berkongsi perkara yang baik pada diri saya, pada diri semua lah, ayah ibu, pada pendengar di luar sana. Semoga sedikit perkongsian perihal hati kita menjadi manfaat kepada kehidupan kita, untuk kita memandu perjalanan kehidupan kita, meniti perjalanan yang diredai oleh Allah, untuk balik bertemu dengan Allah di suatu masa kelak insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum itu sama-sama lah, mari kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedikit selawat kita ini, Allah bukakan pintu hati kita ketenangan untuk kita duduk dalam masjid ni kan, tenang sambil-sambil dengar kan. InsyaAllah boleh lah. Selawat lu, mohon rahmatan lillahi rabbil alamin. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Habibullah, yang Nabi sangat risau kepada kita. Dan Nabi bagi tahu, umat aku ni tak bisa tengok aku, tak bisa tengok aku, tak bisa duduk sezaman dengan aku. Sahabat kata ni kami ada lah, duk risau apa lagi. Nabi bagi tahu sahabat ni tak bisa tengok aku, tapi dia sayang aku, dia ikut aku, dia percaya, dia taat patuh. Ni lah. Nabi merisai kita lah, umat yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi kita mencintai Rasulullah, hidupkan kehidupan Rasulullah di dalam kehidupan kita. InsyaAllah sama-sama kita berselawat lah, mengambil keberkatan subuh hari yang mulia ini. Di samping kita permulaan hidup kita di subuh hari ini, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya kita tambahkan lagi dengan sedikit selawat yang pendek ini, semoga memberi keberkatan, kefahaman, kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari walaupun sedikit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي والرسول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah sama-sama kita buka tirai tazkirah kita. Tazkirah pendek ini menggantikan pengajian kitab yang disarahkan oleh Ustaz Syakir Nasuha dengan umul kitab. Jangan lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, pada mak dan ayah kita, pada isteri dan anak-anak kita, pada kehidupan kita seharian, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sedikit bacaan ini Allah pandang kita, Allah hampirkan kita, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Kerana apa? Kerana di dalamnya ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami menyembah, ya Allah padamu kami bermohon pertolongan. Tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang diredai olehmu ya Allah. Ya Allah, jangan balikkan kami jalan yang tidak diredai olehmu ya Allah, insyaallah. Bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankan doa kami insyaallah. Saya selaku yang saya hormati pengurusi masjid, para pemimpin, para AJK, barisan-barisan hadapan pemimpin masjid ni, tidak lupa kepada seluruh lah, terutama kalau ada ustaz ke, ada ustazah ke, mohon ampun dan maaf hamba yang fakir ini membicarakan pada pagi ini, iaitu tentang hati yang sejahtera, qalbi salim, qalbi salim, hati yang sejahtera, qalbun salim, qalbun salim. Semoga sedikit perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada diri saya, kepada ibu dan ayah, pada seluruh para pendengar. Semoga menyuntik untuk kita memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apa yang kita pelajari hari-hari kan, daripada ustaz-ustaz, daripada ustazah ataupun ustaz, kita cuba praktikan di dalam kehidupan kita bagi kita memeliharakan keimanan kita hari demi hari. Yang kita sekarang ni berada di dalam dunia yang begitu genting sekali, sebagai ujian kepada kita. Mana bila kita ada iman, kita ada takwa. Mana bila kita ada iman, kita kena ada takwa. Sekadar iman tidak mencukupi, dia kena ada takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beriman, kita memelihara iman kita melalui jalan takwa. Ini dah.
Pakaian iman adalah malu, kata Tuan Guru. Tuan Guru Siddiq Nur kata pakaian iman ini adalah malu. Dia ada pakaiannya. Setiap ibadat kita yang kita amalkan di dalam kehidupan kita ini ada pakaiannya. Cukuplah Allah dan Rasulullah berada di dalam hati kita. Qalbi tadi kita selawat kan? Hasbi Rabbi, cukup Allah dan Rasulullah senantiasa ada di dalam hati kita ni. Walau di mana saja kita pergi. Apa yang berlaku kita ada Allah. Apa yang berlaku kita ada Rasulullah. Mencontohi Rasulullah sebagai jalan kehidupan kita. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah. Ikut jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada pagi ini nama saya Fidaus. Sana panggil Pak Su, kat pondok panggil Pak Su. Santai-santai aja mengisi kekosongan minggu kita pagi ini. Untuk kita perbaiki iman termasuk diri Pak Su dan para jemaah lah, ayah-ayah, ibu-ibu semua insya-Allah. Terima kasih kerana terus duduk menanti kan. Yang kekal, yang duduk ni lah yang terbaik. Yang singgah-singgah ni lain. Yang duduk jemaah masjid, yang duduk kekal terpaku setiap kali pengajian. Yang tu adalah yang terbaik. Yang ni yang kita nak kena jaga. Walaupun seorang duduk kat depan ni, tak kira. Kan ada seorang ulama besar negeri Kelantan tu, kalau dia mengajak dekat pondok tu, kalau tak ada siapa ada susun lah. Susun apa rehe, susun apa yang ada, jak ayak apa semua. Orang tanya ustaz mengajak siapa? Tu mengajak depan tu banyak dia tu. Melepaskan tanggungjawab dia. Nak katanya ilmu ni berat tak berat? Amanah. Yang kata berat tak berat tu sampai tahu tu amanah. Inilah amanah kita sebagai khalifah di muka bumi. Menyeru kepada kebaikan. Semua ada amanah. Semua ada. Ayah ada, ibu ada, Pak Su sendiri, saya pun ada. Semua kita ada amanah kita. Menyeru kepada kebaikan. Dan ceritanya menuntut ilmu ni, mengajar, menuntut sangat wajib. Perkara yang wajib, fardu ain. Sehingga kan para pelajar tanya, awak mengajar siapa? Tak ada siapa. Mengajak waktu apa rehe dah semua depa dengar. Masya-Allah kan. Ni kata penting. Insya-Allah membicarakan tentang hati yang sejahtera. Boleh sama-sama berkongsi pada pagi ini untuk kita memelihara keimanan kita daripada kitab Bila Hati Disapa Hidayah. Kitab tajuk ni, tajuk besar dia Bila Hati Disapa Hidayah. Kita tazkirahlah lebih kepada tasawuf hati kita. Bila ada tasawuf, risau pasal agama. Bila ada tasawuf, risau pasal isteri. Bila ada tasawuf, risau pada diri sendiri. Mana nak pergi kan? Sagi nak mati, apa bekalan nak bawa? Nak bertemu dengan Allah Malaikat maut datang jumpa. Apa bekalan aku? Kena risau. Selama ni solat aku betul ke? Bacaan aku betul ke? Kan? Kena risau. Dia jadi risau bila ada tasawuf, mikir. Cukup ke amalan aku nak balik dengan umur yang ada ni, berbaki ni? Allah terima ke solat? Risau, senantiasa mikir. Macam mana keadaan Islam hari ni? Apa nak jadi dengan anak muda hari ni? Macam mana keadaan agama aku hari ni? Semua risau. Macam mana ekonomi Islam hari ni? Inilah tugas kita. Bila ada tasawuf, dia risau semua. Mikir. Tengok anak-anak, isteri, cucu. Macam mana kehidupan nampak ni? Solat tak lagi. Aurat tutup tak lagi. Sempurna tak lagi. Dia risau. Baru terbit mata hati. Kita nak menghidupkan hati kita. Seperti seekor ikan. Hati yang hidup seperti seekor ikan. Ikan apabila dia hidup, dia duduk dalam ayak masin, masin nak isi dah. Dia tak masin. Walaupun dia duduk dalam ayak masin ikan. Tapi kalau dia ikan tu dah mati, automatically buah garam masin terus isi dah. Buat ikan masin terus. Begitulah dengan hati kita. Ya ibu nak. Begitulah dengan hati kita. Hati kalau hidup, tak mana pun tak apa. Hantauklah tak tahu mana. Dia duduk berjalan dengan 3 tungku tu lah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Duduk bergayut. Umpama baju kita ni, poket kanan, poket kiri, poket tengah ni. 3 tungku ni. Di mana pun, heret 3 tungku ni. Tak lari lah. InsyaAllah. Pegangan kita. Kata Tuan Guru. Sebab apa? Sebab hati hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan agama. Ad-din. Inna dina indallah il-Islam. Baca zikir hari. Agama benar itu, agama penyelamat itu adalah agama Islam. Tak ada lain lah. Tak ada. Menuntut tuntutan hidup di dunia ini adalah hanya agama Islam saja. Lari pada lain Islam tak boleh. Tak jadinya. Habis. Daripada pakai kepiah, buang kepiah. Terjun agama lain. Daripada tutup aurat, buka aurat. Habis. Tunggal langgang habis. Dah. Agama Islam saja yang memekung. Begitulah juga dengan hati kita.
Bila hati ni hidup, letak mana pun tak ada masalah. Susah pun alhamdulillah, senang pun alhamdulillah. Hidup biasa pun alhamdulillah, hidup tak biasa pun alhamdulillah. Sebab tahu siapa memberi nikmat? Allah bagi nikmat. Kebanyakan hari ni orang berhibur dengan nikmat, tapi tidak berhibur dengan pemberi nikmat tu. Kalau orang tu berhibur dengan pemberi nikmat, dia faham lah. Atau ni bukan aku punya, Allah punya, aku pinjam je sekejap. Kenalah tolong, kakak aku susah walaupun dia ada suami, adikku susah, mak ayahku susah, jiran aku susah. Apa? Sebab dia berhibur dengan pemberi nikmat tu. Siapa dia? Allah pemberi nikmat. Terbit mata hati, nampak. Tapi kalau dia berhibur dengan nikmat saja, habis. Hibur dengan nikmat, dia pekung dengan nikmat tadi. Jangan. Rugi. Sedangkan Allah janji dah, sedekah itu menambah lagi rezeki. Allah janji, syaitan menjanjikan kepada kita kerugian. Syaitan kata, jangan. 50 lagi yang ni habis. Syaitan menjanjikan kerugian. Allah menjanjikan kepada kita kesenangan. Baik dari segi rezekinya, terhalang kita dari perkara musibah, isteri anak kita baik, berkat sedikit pemberian, ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun sedikit, walaupun dengan senyuman, Allah balas balik. Ni kita kena jaga keimanan kita pada hari ini, insya-Allah. Hati yang sejahtera, qalbun salim. Baca sikit nah. Ya, ini hati yang sejahtera adalah impian setiap insan, semua insan. Semua insan nak hati yang sejahtera. Sampai LGBT pun boleh tanya Habib Omar, datang Malaysia. Tanya Habib Omar. Nampak? Nak bermula macam mana nak mula ni? Nak mencari hati yang sejahtera. Tak ada lain lah, balik dengan Islamnya. Terkejut lah. Habib Omar datang, sampai LGBT datang, geng LGBT. Nampak? Mencari. Tujuan datang buat apa? Nak jumpa Habib, nak tanya. Tapi Habib jawab dengan begitu berhemah. Ya Allah, ni kata ulama, ni kata ulama hebat ni. Kan? Ilmu, cara penyampaiannya, cara jawapannya. Ni kata kan? Apa Habib bagi tahu? Teruslah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu masa kelak Allah pasti gapai tangan kita. Yang itulah kita dah tekan keadaan anak muda kita. Kan? Anak rempit ke, anak apa pun semayang. Semayang tu. Jangan tinggal. Tongkat motor semayang tu. Sekali nak wili balik. Sekali asap berhenti tongkat semayang balik. Sebab apa? Satu hari Allah pasti ambil tangan hang bawa pulang daripada kancah kemaksiatan tu. Allah pasti bawa pulang. Janji Allah dah. Kan? Tak apalah semayang tak pandai semayang. Sujud. Jangan petikai lagi dia macam mana. Sebab dia bukan main ahli ulama. Dia bukan main mengaji. Main mak rempit. Memang dah lah. Cuma kita tegur secara berhemah. Contoh gitu. Bukan kata kat sini. Di mana saja. Tak apalah solat lu. Solat sujud. Nak sujud tu. Hamba. Sujud. Perebahkanlah mukamu ke bumi. Walau siapa dirimu. Itulah. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi buat apa? Masjid Quba. Siapa biasa pergi umrah Mekah, dia tahu Masjid Quba kan? Masjid pertama. Kerana apa? Di situ Nabi nak ajak, mai sini. Penyatuan umat. Dia kata masjid ni penting, penyatuan di sini. Di sinilah kita semua di sini. Nak jadi apa pun di sini. Di masjid. Tak kira di mana saja. Penyatuan umat kita. Nak cerita pasal agama kita, nak cerita tentang kehidupan kita di sini. Kan? Sebab tu dia ada solat tahiyatul masjid. Masuk kena sembahyang duduk tahiyatul masjid lu. Bukan boleh masuk terus ya. Ni rumah Allah, bukan kita punya. Para malaikat ada ni duk jaga keliling ni. Membesarkan Allah. Adab itu dari segi adab-adabnya. Gitulah nak cerita dengan kehidupan kita berbalik kepada ikan tadi. Hati. Ikan tadi umpama hati kita. Kan? Bila hati hidup, ada agama, ada pengajian, ada pengisian ilmu, dia tak tahu mana. Insya-Allah. Dia tahu nak pandu kehidupan dari mana. Tapi bila hati mati, ikan tadi mati, boh garam, masin tu Padahal duduk adalah ayak masin, tak masin pun isi dia tu. Isi dia elok sebab tu. Hidup sebab hati hidup. Dia tahu. Bila mati habis. Hati mati habis. Mak dia bunuh, ayah dia sembelih. Adik dia sendiri dia rogol, hantam apa semua ikut sekian nanti dah. Sebab apa? Sebab hati mati, kerohanian tak ada. Ni kena jaga. Kena jaga dalam kehidupan kita, termasuk diri pasu juga di akhir zaman ni. Kan baru-baru nikah dah dalam mengandung, bunuh pula. Bukan kita nak salah depa tu, itu kesalahan hampa. Apa buat hampa tanggung. Arwah ke ada? Bukan tak. Tapi mengambil ibrah di atas kejadian.
Apa yang berlaku emak kematian sekalipun dalam keluarga kita kena ambil ibrah. Kena ambil keberkatan, kebaikan itu kena tengok. Ya Allah, inilah kematian tu. Allah janji dah tu. Malam sembahyang Jumaat tiba-tiba pengurusi itu jalan-jalan rebah malam. Dia ingat dia mati dah, dia kata. Tiba-tiba apa ni rebah terus. Orang bakat keluar kabut angkat. Lalu kita tengok dalam YouTube ada meninggal dalam masjid lah apa. Macam tu kejadian dah. Gerak, bangun balik. Dia kata kenapa? Saya kenapa? Kan? Dia ingat dia dah meninggal dah. Tiba-tiba jalan rebah tersebar. Ni kata ni Allah nak ambil. Nah, macam tu lah. Menjadi. Sebab tu apa-apa yang berlaku di depan kita itu semua adalah hidayah. Walau siapa pun dalam keluarga kita meninggal dan sebagainya. Ilmu ini tidak kira umur. Tidak lepas fardu ain. Dalam kitab Hidayatul Sibyan dia kata masih kanak-kanak lagi. Tak kira siapa-siapa umur berapa ke, baik muda ke, berumur ke, dia tak kira. Hang tak lepas mengajian, tak tuntut betul-betul, tak lepas fardu ain, masih kanak-kanak. Pada zahirnya orang tua lah, pada zahirnya dah dewasa lah. Pada hakikat sebenar masih kanak-kanak lagi. Takutnya kan wuduknya macam mana, taharah kita macam mana. Sebelum menuntut ilmu lain kena menuntut ilmu taharah, perkemah dulu ilmu taharah. Bersuci kita betul ke, kencing kita, basuh berak kita, kami macam tu je berjalan. Jangan main kita orang lelaki ni 40 langkah dia terbit lagi ayat kencing tu. Dia boleh cubalah tengok. Kalau siapa rasa ragu-ragu boleh cuba. 40 langkah. Tengok. Dia terbit lagi tu. Jangan main. Kan? Macam mana cuci baju solat kita, campur lagi ke dengan anak-anak kita, isteri kita tak kelas lagi ke, tak mengalirkan air ke pada baju solat kita nak spin tu, ke guna air dalam mesin tu juga ke? Tak boleh, kena angkat. Jurus air, bilah bagi air mengalir. Sama kat wuduk kan, kongsi-kongsi dengan ayah ibu. Bukan nak mengejar sangat dak. Semua ayah ibu dah biasa dah benda-benda ni. Cuma kita memperingati, jaga peradaban kita, ada adab dia dah. Bagi air mengalir, syarat sah sembahyang air yang mengalir, baju kita cucur bagi mengalir, masuk dalam spin. Kita yakin dah bersih, ayak kotak dia bersih, mengalir dah, masuk dalam spin. Kena jaga, baju sembahyang, baju anak, jangan campur. Gitu. Mencari keberkatan di dalam ibadat kita. Sambung lagi. Qalbun salim yakni hati yang sejahtera adalah impian setiap insan. Semua insan mencari kebahagiaan, mencari jalan titik notah. Bagaimana? Kat mana nak pergi? Macam mana nak mula? Malulah nak pergi. Aku tak pandai. Ni. Hati yang sejahtera ini adalah sejahtera daripada segala penyakit hati. Yang kata sejahtera ini bebas daripada penyakit hati. Semua orang tahu. Dia Pak Su ni cerita benda yang sama. Tapi adakah benda itu berlaku di dalam kehidupan kita? Adakah kita mengamalinya di dalam kehidupan kita? Bukan kata orang dalam ni, tak mana kita mentazkirah sama-sama. Kita amal tak? Kan penyakit hati ni. Hati yang sejahtera ini adalah sejahtera daripada segala penyakit hati. Segala penyakit hati kita kena keluarkan dia daripada. Macam mana nak buang penyakit hati? Yang pertama kena keluarkan sombong. Ni. Tu je, tak ada lain. Sombong, keluar, duduk sini. Jangan duduk dalam diri aku. Aku hamba Allah Ta'ala. Beres lalu. Selagi ada sombong dalam diri kita, selagi tu tak boleh. Alim kau ni, sombong kau ni. Alim kau ni, riak kau ni. Nampak? Riak ni tak semesti dengan mulut. Peradaban kita, pakaian kita pun riak kok. Kena jaga kan? Kena jaga. Ni kita kena jaga. Hati yang sejahtera ini adalah sejahtera daripada segala penyakit hati. Kena jaga sungguh-sungguh. Tak boleh buat ibadat kan. Ya Allah, hari ni tak baca Quran ni. Pasal apa lah, tak boleh nak baca sibuknya. Kata Syekh Zainal Asri selawat. Apa ni? Istighfar. Tebus dengan kesilapan kita. Ya Allah, hari ni buat silap apa lah ni. Al-Quran pun tak boleh tengok semuka ni, tak boleh nak baca ni. Pasal apa? Sibuk sangat ni. Tu. Kata Syekh Zainal Asri, tebuslah dengan istighfar. Tanyalah diri, ya Allah, buat dosa apa lah hari ni. Tak boleh nak baca ni. Sibuk apa ni, cari rezeki sampai nak baca Quran setengah muka pun tak ada ni. Ni. Bagi yang mencari keimanan, bagi yang mencari keredaan, bagi yang nak jaga keimanan. Inilah tugas kita. Senantiasa memikir. Tapi kalau orang tak fikir kan biasalah tu. Tak ada apa. Dia apilah. Natalah. Habis. Rosak habis. Luak dalam habis rosak. Tapi bagi kita yang fikir, macam itulah cara kita.
Nah, salah satunya kita keluarkan sombong dalam kehidupan kita. Masalah kita tak mahu keluar sombong. Kita dah rasa akulah beli rumah ni, akulah kerja, akulah semua. Tak terbit mata hati, nampak akan Allah pemberi rezeki. Ya Allah, terima kasihlah bagi rumah ni. Tak sangka boleh beli 200,000 rumah. Kalau hang tak bagi, ya Allah, kalau mu tak bagi, ya Allah, tak tahulah boleh dapat tak dapat. Baru dia terbit mata hati tu. Allah lah pemberi nikmat. Kita dapat nikmat, kita suka macam mana? Suka dengan pencipta kita. Buat kenduri, tu dia faham tu. Allah bagi rezeki nak kongsi dengan adik-beradik. Nak bagi orang kampung, nak bagi orang masjid, buat doa, Allah bagi. Allahu Akbar. Sama orang puji kita. Dapat puji balik kepada Allah. Semua ayah-ayah, ibu mungkin dah belajar kan, bab kutanan tauhid dan sebagainya. Macam tu Orang puji kita, Pak Su handsome Cakap saja, cakap mulut je. Ya, aku. Tapi hati kita apa? Ya Allah, aku balikkan padamu, handsome ni hang Allah punya, bukan saya punya. Kan macam tu, berbalik semua kepada dapat apa balik Allah, dapat apa balik Allah, semua tembak bagi Allah. Aku tak ada apa. Rumah besarnya, cantiknya rumah. Hati cakap apa? Ya Allah, rumah ni milikmu, ya Allah, aku pinjam saja. Semua balik kepada Allah. Ni nak jaga hati kita. Boleh sambung lagi. Hati yang bebas daripada penyakit adalah hati yang mahu beriman. Hati yang nak bebas daripada penyakit adalah hati yang mahu beriman. Iman apa? Percaya segala-galanya yang Allah perintahkan kepada kita. Baik alam gaibnya, baik yang nyata di depan mata kita. Kepada Allah dan senantiasa disucikan oleh pemiliknya. Kena senantiasa menjaga. Mana kita nak jaga keimanan kita ni dengan apa? Iman. Percaya. Iman mesti ada takwa. Ada iman mesti rasa takut. Aku percaya orang azan percaya. Allah panggil tak semayang masuk neraka, percaya. Dan tapi dia buat tak tahu ke tu? Tak kira, dia padahal kita orang lelaki di mana azan berkumandang, di situ wajib kita kena hadir. Tambah lagi solat berjemaah. Takbiratul ula kena jaga bersama imam. Ni dia punya bau, dia main zauq dia tu. Zauq ibadat tu bau main. Tum. Longgak-longgak duk macam tu ya. Orang kamat duduk macam tu lagi. Ni tak mau. Ni bagi menjaga iman, memelihara keimanan kita. Sebelum ni datang lambat, datang awal sikit. Datang awal sikit sekejap. Iman berbeza-beza. Ada orang datang awal, dia datang masjid. Masuk itikafnya, solat qadanya. Kan? Ada orang dia lebih sunat. Dak qada dia tak qada kok, solat dia yang dulu. Padahal qada tu wajib dak. Duk pulung sunat gila-gila. Qada lu banyak tinggal tu. Hak dulu tu tak bayar lagi hutang dengan Allah. Kena jaga dalam kita beribadat ni kan. Kita kena pandai membahagi. Melalui apa? Ilmu. Ibadah itu datangnya daripada ilmu. Daripada ilmu lah menerbitkan ibadah kita yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saya nak insya-Allah sebagai perkongsian termasuk dari Pak Su juga, isteri dan anak-anak Pak Su juga. Lagi dia kata apa sini? Hati yang bebas daripada penyakit adalah yang mahu beriman kepada Allah dan senantiasa disucikan oleh pemiliknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah nak bagi tahu kita. Ni dalil Allah, surat cinta Allah. Surah tu surat Surah tu surat. Tu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Aku jadikan apa? Aku bagi surat cinta aku. Bacalah, dia kata. Bacalah manusia ni, aku sayang kat hangpa. Ni buku panduan ni aku bagi. Dan dapat awet bagi surat cinta kat kita, kekasih kita Isteri kita sebelum kita kahwin punya seronok tu dia surat bagi abang. Panggil abang pula. Rasa nak rebah panggil abang. Kan. Dulu-dulu lah kan. Itulah surat cinta. Umpama dia kias macam tu Surah Al-Baqarah, surat cinta Al-Baqarah. Surat cinta Allah. Bacalah, Allah kata. Fahamlah apa aku bagi tahu kat hangpa ni. Untuk hangpa. Tentu saja nak katanya kasih sayang Allah tu. Satu, nyawa tak kira lagi. Tak tentu je. Jadi kita bagi buku kat kita. Bagi panduan kepada kita. Tu tanda cinta Allah. Allah tak biar kita tu. Orang kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apa lagi kita nak dusta? Aku jadikan hangpa, aku bagi dah buku dekat hangpa. Awak pun tak mau ikut. Nampak? Yang tu yang tak terjawab dah kita. Tak belek, tak tengok, tak baca aku bagi tahu kat hangpa Tak mau tengok ke? Hangpa nak jalan ke mana? Kiri ke kanan? Tengok tu. Macam itulah kita bercinta. Nak bagi nampaknya kias surat cinta Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Biasalah kita ada baca surah ni, kan? Senantiasa kita ada baca surah Asy-Syams. Untuk kita tunai solat duha kita baca kan? Syamsi wa duha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Kalau baca betul-betul menangis surah Wasyamsi wa duha tu. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala bersumpah matahari. Oi, sedih tak? Apa kata Allah? Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Allah campak kita dalam nur hidayah di dalam kehidupan kita. Ni Allah pilih kita semua, ayah, ibu, pak su semua. Kenapa Allah tak pilih satu taman ni, satu kawasan ni lagi ni, taman ni? Nikmat Allah. Kenapa Allah pilih kita hanya bertemu pada begini? Allah dudukkan kita dalam ni. Kita menjadi tetamu Allah, VVIP, menuntut ilmu di jalan ilmu. Kenapa tak pilih semua tu, ramai lagi di luar? Kenapa pilih kita? Ni nikmat Allah. Nampak Allah kalau kata apa? Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih, iaitu dengan iman dan amal kebajikan. Nampak? Jaga sungguh-sungguh. Apa kata dalam surah At-Taubah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah peringatkan kita. Ayat 119 surah At-Taubah juzuk yang ke-11. Allah kata apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Allah bagi tahu. Hai orang-orang yang beriman. Kita beriman. Kenapa main sembahyang? Sebab kita ada iman, percaya. Tak sembahyang nanti masuk neraka. Di dunia hidup tak berkat. Hang carilah makan. Sampai tua lah hang cari makan tu. Dah bukan kata ni dak nak cerita nak. Pak tu cakap pasal kampung lah, kita orang kampung dah. Orang Tepin sini kan. Macam tu lah. Hang carilah seumur hidup hang. Cari tak cukup, cari tak cukup, cari tak cukup. Akhirat umban dalam neraka, dunia tak berkat. Bawa balik bagi makan isteri, habis semua. Rezeki tak berkat. Sebab apa? Sebab tak solat, tak sujud dekat Allah, tak syukur. Tak solat, tak kira siapa-siapa pun. Walaupun cium tangan ni sampai berdarah. Hang pendahaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hamba aja. Takrif dah. Dia punya ketegasan buat solatnya yang main. Tak kira hang siapa-siapa. Solat sampai cium tangan berdarah dah. Hang tak solat hang lagi hebat pada Allah. Tak boleh, tak kira siapa-siapa. Tak solat berat selalu. Boleh? Sambung lagi sikit. Bertambah-tambah bersih dengan iman dan kebajikan, dan sesungguhnya hampalah yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya. Allah dah campak dah hati dalam nur hidayah. Hantar mai masjid bagi dengar dak tak mau, dak nak ikut jalan sendiri juga. Sampai tak ada masa nak dengar majlis ilmu, sibuk entah ke mana, tak tahu ke mana. Dia duduk dah, Allah campak dah, duduk dalam gedung ulama, duduk kawan dengan orang masjid dah, elok dah. Dah tiba-tiba dia lari juga. Dia tak mau duduk juga, dia nak ikut haluan dia. Ni Allahu Rabbi, jangan sampai Allah kali hati paksu ayah ibu kita semua lah. Jangan sampai Allah tawak. Tak apalah. Biar. Dulu dah elok mai. Sagim tak apa, lambat sikit tak apa. Jangan auzubillah takut kita. Yang ni kita paling takut di dalam kehidupan kita. Biar kita senantiasa risau. Perasaan risau itu senantiasa ada dalam diri kita. Nampak? Susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Kena ingat satu masa kelak kita akan kembali kepada Allah. Hidup ini bagai lampu lilin yang dinyalakan di malam hari. Inilah kehidupan kita. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Ni kehidupan kita. Kena jaga, kena fikir kan. Satu masa aku nak mati, aku nak balik, apa yang aku nak persembah dekat Allah kan. Solat ni ibarat satu bakul. Mungkin Ustaz Sakir dah beritahu kan. Solat ini ibarat satu bakul yang kita kena jaga. Dalam bakul itu kita isi semua. Sedekah kita, kebaikan kita. Bakul. Pergi ekonsel bawa bakul isi semua. Nescafe, Milo semua isi. Solat ni ibarat satu bakul yang kita kena jaga dah. Kena jaga benang dia. Kena kait dia elok-elok. Kena pastikan dia senantiasa terjaga. Kerana dia dalam bakul ini kita isikan dengan semua
perkara kebajikan kita, segala ibadah kebaikan kita, semua kita sumbat dalam bakul itu. Bakul itu nak bawa pergi mana? Nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan bocorkan bakul itu. Kalau bakul itu bocor, tariklah bawa jumpa Allah. Allah kata mana ada bakul bocor, terabuk habis. Memanglah hang baik kat dunia dulu, hang tak solat, habis kita. Allah Rabbinya kena jaga. Solat ni ibarat bakul, kata Tuan Guru Sidik Noh. Kalau tak jaga bakul ni, habis nanti. Kena jaga, kena jumpa dia, kena sentiasa cek dia. Sagi zohok pula cek. Cek tu maknanya jaga perhubungan kita. Itu jugalah umur kita. Setiap kali lepas ibadat kita minta dengan Allah, ya Allah, panjanglah umur aku lagi nak bertemu dengan zohok, ya Allah. Itulah kehidupan kita, itulah nyawa kita sebenarnya. Itulah kita sebagai hamba yang senantiasa bergantung harap dengan Allah. Itulah kita, itulah perjalanan kita. Kalau tidak kita kata aku bila sebut aku, dia tak rasa apa. Dia rasa lambat lagi. Tapi bila dia terbit mata hati, lagi jumpa Zohok minta pula, ya Allah, panjanglah umur aku nak ibadat lagi, nak jumpa asar pula. Hitung lagi. Lagi jumpa asar, lagi maghrib pula. Ya Allah, panjanglah umur jumpa maghrib, ya Allah, bagilah aku kekuatan aku nak ibadat kepadamu. Lagi jumpa maghrib, jumpa isyak pula. Minta lagi. Itulah perjalanan repetition umur kita yang kita tidak sedari. Itulah berbalik kepada kita sebagai hamba. Orang yang senantiasa memulakan kehidupan dia dengan doa, dia sedang memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa doa? Sebab bergantung harap. Naik kata bismillahirrahmanirrahim, berdoa kepada ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ni, Allah nak pergi jalan rumah anak ni dekat Kuala Lumpur, pergi dan balik mula rezeki kami, ya Allah, mudahkan segala urusan amal ibadat kami. Bergantung harap dengan siapa? Dengan Allah. Sebab apa bergantung harap dengan Allah? Sebab aku hamba. Nampak tu insya-Allah. Kita hamba, memang kita hamba. Kita dijadikan di dunia ini adalah sebagai hamba kepada Allah, hakikat sebenar kita. Dunia ni tuntutan fitrahnya kehidupan kita. Rumah kereta ni tuntutan keperluan kita, perlu. Basic kehidupan kena ada rumah, kan? Wajib ke atas suami menjadikan rumah tempat tinggal kepada isterinya, memberi makan, pakaian. Gitulah kehidupan kita. Boleh sambung sikit nah? Sikit lagi santai. Biasa sampai pukul berapa ni? Pasu tak tahu sampai pukul berapa ni? 7? 7.30? 7.30? Tak pusat tak bisa. Kan nah santai-santai. Saya berhenti sikit gini. Tak habis ni sikit lagi dah. Hati yang sejahtera hanya akan dapat dicapai sekiranya seseorang insan menerima cahaya hidayah Allah. Ni konsep berdakwah. Bila kita faham hidayah siapa punya? Allah punya. Jadi jangan keluh kesah dalam berdakwah. Dia tak mau buat, tu bukan kerja kita. Contoh dia nak. Contohlah cakap kampung macam tu lah. Dia tak mau buat ibadat, bukan kerja kita. Jadi kita nak marah. Nak marah buat apa? Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Ratu Roh Ella boleh berhijab. Nampak? Hidayah milik Allah. Kan? Arwah Bok Luqman boleh berubah. Padahal keturunan Tok Kenali Bok Luqman tu bukan biasa-biasa. Sebab itulah kita kena ada ilmu dalam nasab keturunan kita masing-masing. Pak Su dah kahwin dengan isteri Pak Su, anak dapat anak. Isu anak kahwin cucu, tu keturunan Pak Su. Mak Pak Su, mak dengan ayah Pak Su, abang Pak Su. Nampak? Bermula keturunan tu datang daripada kita. Kita yang kuat ibadat ni, satu hari pasti Allah gapai. Tak cucu kita, cicit kita. Alim cucu dia ni pasal apa? Tok dia dulu hebat mengaji. Nampak? Keberkatan tu ada juga, Allah selamat. Tak banyak seorang tarik dalam ahli keluarga kita. Kan? Kita kena risau dalam keluarga kalau tak ada langsung mengaji, kacau ni. Kacau, takut kita na'udzubillah bin Zalib. Begitulah di dalam kehidupan kita. Hati yang sejahtera hanya akan dapat dicapai sekiranya seorang insan menerima cahaya hidayah Allah. Ni konsep kita nak berdakwah. Jangan jemu. Tugas kita menyeru. Anak kita seru. 7 tahun seru. Jangan dia seru. Hang sembahyang ke adik? Dia tak sembahyang lah, tak ambil kat dia. Seru. Telinga dia dah biasa dengar. Sembahyang, solat. Dia biasa dengar lah. Adik puasa dah ni? Tak puasa, pasal apa? Tak puasa. Tak larat, tak apa. Dia ambil kat dia. Tapi dia biasa dengar tak? Ungkapan menyeru kepada kebaikan tu. Dia dengar.
Sampai masa itu dia biasa. Duk dengar lu ayah duk pesan semayang. Jadi dia bila dia keluar, dia dah dewasa, dia keluar. Dia tak keluar. Sebab dia duk dengar perkara menyeru tu. Gitulah dengan kehidupan kita. Jadi bila kita faham hidayah ini milik Allah, bukan siapa-siapa punya, makna kita buat je kerja kita menyeru kepada kebaikan, terutama ahli keluarga kita. Kena seru. Tutup aurat, elok-elok sikit. Pakai stokin. Apa duk tunjuk kaki ke orang Kita menyeru kepada kebaikan kita. Tak? Kena jaga. Iman yang kita pelihara di dalam masjid ini, iman ni kita kena bawa balik, terjun dalam rumah kita. Baru selesai masalah. Kalau iman ni kita gantung dekat luar sana, kita bawa balik diri kita saja, tak selesai lagi. Boleh tak? Apa yang kita percaya di dalam masjid ini, solat, tutup aurat, apa semua kebaikan, larangan Allah Subhanahu Wa Taala, iman tu, bakui tu bawa balik, masuk dalam rumah. Dengar ni, ayah nak bagi tahu, hampa jangan duk macam-macam sangat. Iman tu bawa balik, baru dia selesai. Kalau tidak selesai kita, ayah ibu, kita sebagai seorang suami, tak selesai kita. Allahu Rabbi, ni awak tak sembahyang. Tu suami saya panggil main ni. Amai ni, hang buat apa kat dunia amanah aku bagi hang duk biak lagi dia. Kena benda tu berdentang, berdebu-debam. Allahu Rabbi. Ni terbit mata, terbit risau. Kena renung tengok. Kan? Kenapa anak-anak ni aset kepada semua orang tahu, semua kita ulang balik tazkirah kan. Anak-anak ini aset waktu bila? Aset waktu kita nak sakaratul maut dengan maut. Itulah aset yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Di saat itu anak duduk kita, mengaji dekat kita, doa ke ayah ibu yang nak meninggal. Ayah ibu meninggal, dia set up dia kapannya ayah dia doakan ayah dia, solatkan ayah dia jika ada agamanya. Kalau tak ada, pakai ayah ibunya, ditenderkan saja, bayar 1,000 lebih, kira selesai sudah. Sedangkan anak tu lah aset paling penting tu, waktu tu sangat berharga di dalam kehidupan kita kan. Kadang-kadang kita pergi hospital ayah nazak paip penuh paip masuk rumah kau rangkung kau apa. Anak duk relax kat luar apa tu dengan tak sembahyang pun ada, dengan duk main game handset pun ada. Ayah duk mendapat Allahu Rabbi, saat sakaratul maut tu, siksa tu, saat tu anak-anak lah pemberi, penolong, memohon keampunan buat ibu dan ayah. Nampak? Aset penting. Petunjuk Allah ialah cahaya yang menerangi kegelapan. Petunjuk adalah nur cahaya mata hati kita. Mata hati ini pakaian dia boleh pula apa? Tadi iman, pakaian dia tadi malu. Mata hati kita pakaian dia fikir sejenak adalah mata hati. Fikir jauh, duduk seorang-seorang kan, duduk menung dalam bilik. Betul ke solat aku ni, bacaan aku selama ni betul ke kan, rukun yang Allah tetapkan dekat aku ni betul ke, panduan dalam solat ni. Fikir itu adalah terbitnya mata hati kita. Baru dia terbit fikir duk. Kata tuan guru, fikir sekejap, fikir sejenak itu menyelamatkan kita daripada kesilapan lalu lama dah ibadat. Orang main jumpa saya kan, orang jumpa paksu anak suami isteri jumpa nak berhijrah kan, nak berhijrah kepada kebaikan. Tanya paksu, betul ke solat kami ni? Amal solat macam mana? Dah tak boleh macam ni solat, tak kena rukun. Selama ni kami solat tak betul tau. Bukan paksu pandai-pandai cakap tak betul, tapi dia ikut tertib rukun tak lepas lah. Cakap kampung, cakap baik. Menangis dua-dua, menangis suami isteri. Selama ni kami solat tak betul tau. Kalau ikut tak tepat lah. Tak sebut tak betul kok. Nak bagi sejuk hati cakap beremah kok. Tak tepat lah, kena ubah sikit. Ya ke? Menangis dua-dua, main daripada ipuh. Nak tanya pasal solat lah. Nasib baik lah tanya lo ni. Kalau tanya depan lagi tak tahulah jadi macam mana kat empor ni. Kan. Dalam dua-dua masuk pondok lah. Suami isteri mengaji kat pondok Kuala Kangsar. Hidayah Allah bagi. Kalau tidak semayang lah yang tak betul tu selama-lama dak. Doa assalamualaikum bi'ain, assalamualaikum, assalamualaikum. Dalam ke kanan itu rukun. Kena jaga kita. Takbir itu takbir kita kena jaga juga. Memperingati kan. Kadang kita kadang terleka. Allahu Akbar. Didengari telinga sendiri. Penuh lengkap. Tidak boleh hafal. Allah tak boleh. Kan. Ni kena jaga. Perkara-perkara rukun. Sambil berjalan angkat takbirnya. Sambil berjalan angkat takbir. Pulang kabut nak masuk masbuk.
Jangan keluar kabut, bahaya, jatuh kan. Ke mana pun masuk je, pahala tetap sama, pelan-pelan. Boleh masuk cepat tu lagi baik. Contoh gitu Petunjuk Allah ialah cahaya menerangi kegelapan. Allah bagi nur cahaya. Kita sekarang ni semua ayah ibu, semua yang dalam ni Allah bagi nur cahaya. Jadi kita jangan tertipu dengan cahaya itu. Maknanya kita jangan tertipu dengan keimanan kita. Kita jangan tertipu dengan ibadat kita. Kita kena sentiasa duduk fikir mata hati. Betul ke? Jangan rasa betul. Nur ni cahaya. Cahaya ni sopok kita duduk dalam cerah ni lah. Kita duduk dalam cerah ni, orang buat main toslek kat kita. Kita nak, hang ni pasal toslek pasal apa cerah dah. Cakap tu gaya riak takabur tu. Cerah lah tu toslek. Pasal buat apa lagi? Macam itulah dengan ibadat kita. Nur Allah bagi kita, jangan kita tertipu, terperdaya dengan ibadat kita. Kena jaga. Kan? Termasuk dari tu jugalah. Kadang-kadang kita rasa betul dah. Betul apa? Tak betul baca macam mana? Kan? Siratal lazi. Zain dengan zal. Zal kena keluar lidah 0.5. Lazi hemburan, lembut. Lazi. Sum. Beza tu. Kena jaga rukun-rukun. Kan? Selagi mana tidak merubahi maknanya. Selagi mana bunyi lain tapi makna tak berubah lagi. Jangan sampai berubah makna. Sama lagi sikit dah. Nak habis ni. Manusia akan meraba-raba mencari jalan keluar dalam kegelapan. Maka petunjuk hidayah Allah adalah seumpama cahaya yang menerangi ruang yang gelap tersebut. Allah bagi hidayah. Allah terbitkan kita daripada dunia yang gelap kepada yang terang. Kan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah, kami tak mau balik dah. Tapuk perangai kami dulu ya Allah. Tolonglah, tak mau dah. Pandu kami terus jalan yang diredai olehmu ya Allah. Apa kata orang mati walau tara izil mujrimu lana kisur usi min darabi rabbana absarna wa sami'na wa farji'na. Kami tengok jelas. Orang mati dia jelas tengok tu dia api. Allahu Rabbi, Allah nak balik. Mana boleh dah. Allah kata tak boleh dah. Dah. Habis dah. Game over, Allah kata. Cukup. Amai sini aku nak tanya hang. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dulu hang cakap pandai sangat mai sini. Allah grip kaki tangan mulut kita. Anggota lain bercakap apa yang kita usahakan di muka bumi. Nak lari mana hang mai sini? Mati tu tetap mai jemput kita. Nak lari mana? Kan? Takut kita. Padahal kita duk baca selalu tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat manusia, jangan terlupa. Nampak? Allah ingat kita. Kan? Ini kita kena senantiasa kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah jadikan uji kepada kita kematian tu, kena ingat, untuk menguji siapa yang beriman kepada Allah. Orang baca talqin selalu cakap kan, ingatlah wahai saudaraku akan janji-janji kamu yang mana kamu ada bawa dari dunia ini. Janji kita janji di lemah mahfuz tu nak jadi hamba Allah. Kan? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan etikat kamu? Apakah ikutan kamu? Kalau tak ibadat, nak jawab macam mana? Dia bukan hafalan, dia amalan di dalam kehidupan kita. Sikit lagi. Lagi pasal apa ini kita tergantung Sikit lagi Maka petunjuk hidayah Allah adalah umpama cahaya yang menerangi ruangan yang gelap tersebut. Macam tu Maka petunjuk hidayah Allah ni, Allah selamatkan kita, bagi nur, hidayah, keimanan di dalam kehidupan kita, untuk kita memandu kehidupan kita, membimbing manusia ke jalan yang hendak ditujui. Sebab tu dalam solat kita kena senantiasa, kita kena sentiasa fokus, menyedari. Khusyuk ni menyedari solat, sedap solat, sedap. Teringat kunci, masuk balik, duduk atas rel dia. Teringat kuih, masuk balik, aku tengah solat, duduk atas rel dia. Itulah kita. Kita bukan perfect. Kita makan-makan biasa aja. Tengah semayang duduk teringat dia lagi. Duduk balik atas jalan dia. Gitu, senantiasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah hati kata, ya Allah, padamu aku menyembah memohon ya Allah. Solat kita. Sebelum amin doa buat mak ayah kita, wali walidaina. Amin. Lepas tu habis tu kena gantung Ustaz. Walamdallin.
amin. Makmum dah berdoa dekat mak ayah. Wali-walidaina ya Allah, ampunlah dosa mak ayahku. Doa bersama imam amin. Malaikat pun sama, termakbullah doa kita buat ibu dan ayah kita. Nampak? Dalam ibadat itu ada ibadat lagi. Dah. Kamera. Kan? Doa. Dalam solat pun doa mak ayahnya, solat. Jangan lupa, jangan tinggal, kan? Apalagi sebagai firman yang terakhir, dalil daripada Allah SWT. Allah nak cerita kita tentang hati yang sejahtera. Kita ada baca dalil yang pertama, surat cinta Allah. Ini surat yang kedua, Allah nak beritahu sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah pelindung yang mengawal dan menolong. Ini keimanan kita, tauhid kita. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati. Hari-hari ikrar dengan Allah, janji dah hidupku, matiku, rezekiku, semua aku serah kepadamu ya Allah. Ku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Mula-mula dengan takbir Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tak ada dah yang lebih besar dalam hidupku. Allah lah semata-mata dalam hidupku. Allahu akbarun kabiran walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Kita hari-hari yang kat ikrar. Kalau tak tik, sudahlah, bohong lah. Tadi ikrar ni jadi ikut lain pula. Semayang sana ambil semayang. Kali macam kimburuk balik kat muka kita. Jangan. Tu ikrar. Kata tunggu tu lah kalimah tauhid kita. Tu kita duk baca. Kalau kami dekat pondok, dia tak bagi tinggal. Dalam solat sunat baca habis. Itulah kalimah tauhid kita. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa musrah kehidupan kita. Tauhid, pegang. Allah lah segalanya. Allah bagi rezeki, Allah bagi umur panjang, Allah bagi anak, Allah bagi keluarga, Allah bagi solat. Allah semua. Allah semua. Tanam betul-betul dalam kehidupan kita. Kita tunggu, jangan tinggal walaupun dalam solat sunat. Jangan potong-potong. Kan? Lagi. Apa lagi maksud dah? Yang terakhir Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Jangan takut. Bertakwa kita kepada Allah, Allah jaga kita. Jangan risau. Cuma Allah menguji kita aja. Betul beriman, test sikit tengok. Betul ya? Hang beriman lah, aku test sikit tengok. Macam mana iman? Aku bagi bulan ni bagi sesak sikit lah. Tengok macam mana duit. Keluh kesah ke tak ke? Mengadu kat aku lagi ke tak ke? Buat solat hajat mohon kat aku ke? Ke duk beli tiang lah? Duit tak ada lah, apalah, payah lah. Kan macam mana? Allah test sikit lah. Allah uji sikit lah. Kan? Ni nampak? Mana kalau kita bekerja dengan Allah, jangan risau. Allah Maha Kaya. Dunia ni dia yang punya. Jangan risau. Allah Maha Kaya. Kita tahkik lah dalam hati kita. Allah segalanya. Hidup matiku Allah, nak risau apa? Segala-gala rezeki Allah bagi. Kan? Kalau Allah bagi susah senang tu ada. Allah sayang kita. Allah pekung kita. Kan? Niaga tak laku pun Allah. Kan? Siapa tak bagi laku? Allah tak bagi laku. Tak laku pun Allah. Laku Allah bagi. Senantiasa pandang Allah segala-gala dalam kehidupan kita dah. Senantiasa mengharap naik motor bismillahirrahmanirrahim. Aku nak naik motor ni dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Kalau Allah tak izin aku tak boleh start motor ni. Aku nak minum bismillahirrahmanirrahim. Aku nak minum bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Murah Maha Penyayang. Takbir ke hati kita, ya Allah, kalau Allah tak izin tak boleh nak angkat gelas, nak minum pun tak boleh. Allah bagi nikmat, ya Allah, aku minum ni, aku makan ni, ya Allah, mudahkan aku untuk beribadat. Niat begitu. Makan kita mudah untuk beribadat. Makan kita bukan untuk kenyang, tak? Ya Allah, aku makan ni, mudahkan aku untuk beribadat. Gitu. Cara, ya? Cara perbaiki. Insya-Allah Dan terakhir lagi, sambung sikit lagi maksud dia lagi, Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Makna jangan risau. Kita ada Allah di mana saja kita. Susah ke, senang ke, apa jadi pun Allah segala-galanya. Tapi kena ada ilmu lah kan. Doa Allah aja, awak tak pergi kerja, tak apa, Allah bagi rezeki saja. Saja pun hang sihat elok pergi usahalah. Duk nganga tidur lagi. Yang tu tak betul lah. Tak apa, motor ni hidup tak payah sebut kunci, hang saja pun dedek pemprum. Cakap pandai sangat ambil. Kan kata cabutlah kunci nak masuk kedai. Tak apa, Allah ada, Allah penjaga. Saja pun. Dah hang buat apa ngangah dia sebagai hamba
Tak apa. Elok. Hang duduk pun. Orang balik motor. Oi, mau motor apa? Cakap pandai kan? Jangan gitu. Kan? Boleh. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yang ini kufur kepada cahaya iman. Allah keluarkan kita, selamatkan kita. Kalau Allah dulu kita minat mancing, tiba-tiba tak mau mancing, tiba-tiba kawan tak suka pergi dengan kita, tu Allah sayang kita tu. Allah keluar kita daripada lara. Allah terbit. Dulu suka sini, tiba-tiba kawan kata tak payah pergi. Jangan lah, kita pun tak boleh nak pergi, duit tak ada ke apa. Allah nak keluar tu. Allah nak keluar kita. Allah nak selamatkan kita. Balik-balik Allah hantar kita mai sini, mai masjid. Patutlah Allah tak bagi aku konvoi motor dah no. Lara. Allah hantar aku mai masjid no, mai mengaji, mai apa. Tu semua ada hikmah ada. Kena jauh husnuzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebuah orang perempuan lah kan. Dekat dunia tak ada barang kemas, jangan ungsin. Tak ada barang kemas tu lebih selamat lagi. Allah ganti di syurga nanti, jangan risau. Allah ganti balik. Susah ya, Allah ganti balik. Janganlah, jangan keluh kesah. Jangan. Perempuan lagi senang masuk syurga. Taat suami kan. Taat perintah suami, taat Allah, jaga puasa, jaga ibadat. Pilih lah syurga mana nak. Tapi nak taat suami tentu lah. Kan? Orang perempuan masuk neraka, ramai pasal apa? Tak taat suami dengan aurat. Dua perkara ni dihumban di dalam neraka. Kita lebih lagi ya. Kita banyak hal lagi kita dengan tanggungjawab kita dan sebagainya. Ada. InsyaAllah lagi sikit dah. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ia ini kufur kepada cahaya iman. Siapa? Allah dan orang-orang kafir. Penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Jangan sampai Allah materi hati kita kan. Keluarnya kita daripada cahaya iman kepada kegelapan. Ya Allah. Ramai. Kita boleh tengoklah rakan-rakan kita kan. Macam mana kan. Umur semakin meningkat. Masjid pun tak main lagi. Mengaji pun tak mau. Apa nak jadi? Doa semudah lagi. Ya Allah. Tugas kita buat apa? Solat sunat 2 rakaat. Doa dekat dia. Tu tugas kita. Solat sunat dia. Ya Allah. Tolonglah kawan aku ni. Bagilah hidayah. Seperti mana kau bagi hidayah kepada aku. Itulah kerja kita. Doa kat dia. Kami menasihati dia. Baik-baik berdoa. Sujud. Solat 2 rakaat. Berdoa kepada dia. Itu tugas kita. Bukan kita mengherdik dah. Zaman lah. Hampir herdik. Pakai tinggal seorang. Bukan dulu. Kan? Sedangkan pondok pun kita keras sikit, ibu ayah ambil bawa balik lah. Keras sikit nak mengajar Al-Quran. Dah tak keras nak mengaji macam mana? Kan? Al-Quran bukan boleh main-main, kena sebut putih-putih. Keras sikit ambil bawa balik dah. Apalah nak buat macam mana? Kan? Tapi ibu ayah kalau dia tak meneruskan pengajian agama, dia akan menyesal lah satu masa kelak. Ya Allah, kalau aku tahu dulu aku tak ambil dia mengaji. Biarlah aku tak ambil dia dulu. Biarlah dia mengaji Al-Quran dulu sana. Elok dah. Masa dah berlalu dah. Kali patah balik Dan orang-orang kafir, penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Mereka itulah ahli neraka. Na'udzubillah. Mereka kekal di dalamnya. Tidakkah dikata kita perhatikan manusia pada hari ini sedang dilanda masalah psikologi yang serius. Para konsultan berpendapat keuntungan apabila banyaknya syarikat-syarikat besar mengupah mereka dan melatih para kaki tangan mereka tentang pengurusan stres hati yang tidak tenteram. Kusut dan berserabut adalah masalah biasa yang dihadapi oleh manusia dewasa ini. Hal ini tidak berlaku ke atas orang-orang yang memiliki hati yang sejahtera. Kalau kita ada hati yang sejahtera, tu kata masalah pumai berbalik kepada Allah. Tapi kalau hukum akai kata, tak boleh. Habis bulan ni macam mana bulan ni? Tak tahu lah ni. Dia main macam-macam. Tapi kalau ada Allah buat apa? Ambil semayang sujud minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah. Ni tak lepas ni nak banyak yuran anak bulan ni macam mana ni? Duit tak ada. Cerita dengan Allah macam kita cerita dengan kawan kita. Cerita baik lagi waktu tahajud tengah malam bangun. Cerita. Jangan cerita ni, cerita macam kawan. Ya Allah, duit tak ada ni macam mana ya Allah? Yuran anak tak bayar lagi. Ni lagi nak pergi beli barang dapur pula, contoh nak beli barang dapur, duit tak ada ni, ada RM20 dalam poket. Cakap menyentuh dengan Allah. Terbit ni keluar macam ayat pilih tu. Terbit keluar. Selalu duduk doa biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ni cerita kedaifan, kemiskinan kita. Datangnya kita fakir. Kita ni fakir. Asal usul kita adalah fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fakir lah kita. Bila dah senang dia lupa pula. Jadi pelik manusia. Datang fakir, senang lupa Allah. Pelik. Manusia biasa makan nasi, manusia nak makan kayu. Kacau. Lari tabiat. Contoh dia gitu. Nak kiai. Manusia biasa makan nasi, nak makan kayu. Makan kayu. Pelik hang ni. Lari tabiat manusia. Macam tu lah kehidupan kita. Fakir kita ni.
senantiasa bergantung kepada Allah. Bila senang hang tak mau kat aku. Oi kacau hang tu. Hang sombong hang tu. Hang senang, ada kereta, ada semua. Hang tak main. Masjid pun tak ada nak main kok. Tak ada, tak apa aku bagi. Allah bagi terus. Nah, bagi lagi. Beli welfare, beli rumah, bagi. Sampai masa rap terus. Nanti saya amai sini. Aku nak tanya hang, apa yang kurang, apa yang usah. Allahu Rabbi, 5 perkara akan ditanya dengan umur kita, dengan harta kita. Ni peringatan Dan yang terakhir sekali, hal ini tidak berlaku ke atas orang-orang yang memiliki hati yang sejahtera. Allahu Akbar. Tak apalah, Allah tak bagi lagi kan. Mungkin besok Allah bagi noyang tak ada rezeki kita lagi lah nak beli rumah. Tapi tak apa, kita jangan putus asa. Kita ada Allah, kita minta dengan Allah. Gitu. Sebab apa? Dalam hati dia ada Allah. Hati dia sejahtera. Dalam hati dia ada apa? Ada Rasulullah. Tak apalah adik, hang mengaji tak boleh, tak pandai. Mungkin ke depan adalah rezeki hang mengaji, sok pandai lah tu. Usaha lagi insya-Allah. Gitu. Senantiasa fikir yang baik. Tak apalah bang. Kita ni lama dah. Tak apalah, ada rezeki esok kita tukar lah kereta baru. Mungkin Allah tak bagi ni, adalah hikmah dia. Saat pergi kot kereta baru, kita duk melaramnya. Saat nak pergi Kuala Lumpur, saat nak pergi Pulau Pinang dah. Tinggal jemaah masjid. Ada hikmah. Fikir yang baik. Dia keluh kesah, tak ada. Hati senang semua insya-Allah. Dan hati yang sejahtera ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Siapa nak hati yang sejahtera, qalbun salim, dia kena ada iman. Iman mesti ada takwa. Mana? Bila ada takwa, tingkatkan ibadat. Ibadat kita melalui jalan apa? Ilmu. Apa yang kita belajar di sini di surau, di masjid, di mana-mana saja bekalan kita. Berjalanlah kita dengan 3 tungku tadi, tauhid, fiqh, tasawuf. Berjalan mana-mana pergi, heret 3 tungku. Tu baju teluk belanga kita 3. Ulama dulu buat dah 3. Dia pantun tu, dia berbahasa pantun. 3 tungku. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf, fiqh, tauhid. Duduk kat poket kita ni kan. Jalanlah pergi mana pun, heret 3 tungku ni. Jumpa kemuskilan, balik dekat 3 tungku ni. Ditimpa musibah, balik dekat 3 tungku ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat nikmat, alhamdulillah, terima kasih Allah. Tak tahulah kan. Macam tu dalam kehidupan kita. InsyaAllah menjadi manfaat pada diri Pak Su, kepada ibu ayah, kepada semua hadirin hadirat di luar sana atau di mana saja. Semoga sedikit tazkirah ini menyapa hati kita untuk kita perbaikikan, menjaga, memekung keimanan kita. Seperti ayat yang Pak Su baca tadi, surah Al-Taubah. Hai orang yang beriman, Allah kata, bertakwalah kamu, ada iman, bertakwalah, dudukilah kamu bersama orang-orang yang benar. Duduklah kita dengan orang yang benar, jangan tergelincir. Ni kena duduk betul-betul atas jalan orang yang benar. Duduk kita ahli sunnah wal jamaah, duduk dalam berjemaah, jangan tergelincang naik balik. Kena perhati, perhati kehidupan kita. Allah pandu kita bagaimana. Hari kita kena fikir, ni aku sibuk buat apa? Lebih cari makan ke lebih ibadah? Ya Allah, awak sibuk sangat ni pasal ni. Ya Allah, aku minta ampun tak dan tolonglah ya Allah. Kena sentiasa Allah pandu kita ke mana. Allah bagi seronok lebih ke, akhirat lebih ke? Kalau akhirat seronok, dunia lebih, minta ampun, patah balik duduk atas dia. Gitulah kehidupan kita hari demi hari, sehingga sampai satu masa kelak kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berbekalkan apa yang kita usahakan di muka bumi. Di mana? Di sinilah bermula segala. Di sini, bukan di sana. Di sini guna untuk di sana. Dunia ini wasilah untuk akhirat. Kita ini, dunia ini jabatan kepada kita. Atas jabatan tak boleh buat rumah, tak boleh buat banglo, tak boleh. Jabatan nak lalu nak singgah. Sagi transit, terjun pergi tempat lain pula. Itulah perjalanan kehidupan kita. InsyaAllah menjadi manfaat kepada diri Pak Su, kepada ayah, ibu, abang. Moga balik sampaikan kepada isteri dan anak-anak kita sedikit tazkirah penting ini. Jaga solat kita dari zaman ini. Duduk kita di bawah payung ulama. Jangan kita tergelincir di bawah payung ulama. Senantiasa berada di dalam majlis-majlis ilmu. Heret isteri, anak-anak kita dengar majlis ilmu. Selamatkan semua yang ada di dalam kehidupan kita kan, daripada kancah kemaksiatan kepada Allah. Wala taqrabu zina, jangan hampir walaupun sedikit. Jangan dekat sedikit pun, jangan dekat sikit pun tak boleh. Parking kereta depan kedai nombor ekor tak boleh, kedai nombor ekor haram. Ubah kereta parking tempat lain, tak mau dekat, tak mau hampir, tak mau. Kena jaga semua. InsyaAllah okey, insyaAllah yang lain tak ada apalah Pak Su rasa sedikit tazkirah ni. Pak Su memohon ampunan maaf lah daripada ayah ibu. Semoga apa yang bersampaikan ini ada kasar bahasa dan sebagainya, tidak niat lain sebagai tazkirah. Tazkirah ini menyedarkan diri Pak Su dan kita semua insyaAllah. Sama-sama kita tutup dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, kami redha Allah Tuhan kami redha ya Allah Islam agama kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Nabi kami ya Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda ya Allah. Di pagi yang mulia ini, di waktu duha yang mulia ini ya Allah, kami mendatangkan memohon keampunan darimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa istri dan anak-anak kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah seperti mana mereka membahagiakan kami sewaktu kecil kami ya Allah. Terimakanlah ya Allah segala pengorbanan ibu ayah kami, keringat mereka sebagai ganjaran pahala berat timbangan bertemumu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kami kekuatan ya Allah untuk terus kami memelihara ya Allah pengajian kami, untuk terus kami memelihara ya Allah solat berjemaah kami ya Allah. Senantiasa pilih kami untuk menjadi tetamumu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kurniakan kami kefahaman, kekuatan untuk terus kami beramal ya Allah dengan apa yang kami pelajari selama ini ya Allah. Ya Allah, kurniakan kekuatan istiqamah di dalam diri kami ya Allah. Padamu jua kami bertawakal ya Allah. Eratkan silaturahim antara kami, ukuahkan kami semua ya Allah dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Qabalallahu minkum.